Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung kelas kita dalam topik bahasa Melayu. Mungkin subjek bahasa Melayu tajuk bahasa Melayu dalam mata pelajaran sejarah tahun 5 bersama saya Cikgu Taibah. Okey, hari itu kita dah bincang banyak peranan fungsi bahasa Melayu. Kita akan sambung hari ini dua lagi fungsi bahasa Melayu, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Okey, dalam bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi ni ada termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan. Bukan saya saja kita buat sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Memang ada dalam akta pada dah digazetkan pada tahun 1963, dan kemudian ada sedikit penambahbaikan ataupun pindaan pada tahun 1967. Okey, dalam akta ini menyatakan bahawa semua urusan rasmi kerajaan perlu dijalankan dalam bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu menjadi medium utama. Medium ni apa? Alat. Okey, tapi alat kan boleh pegang, tak boleh. Bahasa Melayu tak boleh pegang sebab dia bahasa kan. Jadi dia, kita kata medium lah. Dalam urusan pentadbiran dalam setiap peringkat kerajaan. Okey, sektor kerajaan wajib menggunakan bahasa Melayu. Nak menggunakan bahasa Inggeris, contoh dalam parlimen, boleh guna. Ada term-term ataupun terma-terma bahasa Inggeris yang perlu disebut, boleh, tapi perlu mendapat keizinan daripada Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara ataupun parlimen tu sendirilah sebelum perkataan selain daripada bahasa Melayu tu diucapkan dalam parlimen. Sampai ke tahap itulah nak katanya kalau nak guna bahasa lain selain daripada bahasa Melayu. Okey. Dan kemudian fungsi yang kedua, bukan fungsi yang ni, fungsi yang terakhir sebenarnya, dan yang paling penting bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu ni kita perlu guna secara meluas? Semua orang perlu guna, tak kisah kaum apa. Kerana bahasa Melayu adalah medium sebagai penghubung kepada perpaduan. Macam mana kita nak cakap pasal perpaduan sekiranya yang sana cakap bahasa itik, yang sana cakap bahasa ayam, yang ni cakap bahasa buaya? Faham tak maksud saya? Semua orang bercakap dengan bahasa yang berbeza, dan kita mengharapkan semua orang bersatu. Kan pelik bunyinya tu. Okey, so saya baca nota kat sini. Penyatuan bangsa atau kaum melalui bahasa hanya boleh dicapai apabila semua rakyat bertutur dalam bahasa yang sama. Kita faham. Okey, kita faham, saling memahami antara satu sama lain, baru kita boleh bincang pasal perpaduan. Okey, jadi apabila semua rakyat Malaysia tahu dan fasih menggunakan bahasa Melayu, maka persefahaman akan mudah dicapai dan pergaduhan, salah faham akan mudah untuk kita elakkan. Jadi aktiviti-aktiviti kat sekolah yang sebelum ni kita selalu buat, aktiviti minggu bahasa, deklamasi sajak, pidato. Pidato ni apa? Pidato ni bercakap tentang situasi satu-satu isu dengan susunan bahasa yang sangat bagus. Okey, dan dengan keberanian lah kan. Pelbagai permainan bahasa, okey, kuis dan sebagainya. Okey, ini semua adalah cara di peringkat sekolah untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan semua murid. Bukan sahaja murid yang bukan Melayu. Sebab kalau murid Melayu sendiri tak menggunakan bahasa Melayu, maka mereka pun takkan tahu berbahasa Melayu. Malah mungkin ada kaum lain yang lebih hebat berbahasa Melayu berbanding dia yang Melayu. Benda ni sebab bahasa ni sifat dia boleh hidup dan boleh mati. Dia tak macam manusia, dia tak macam haiwan, mati-mati lah kan? Dia tak boleh hidup balik. Tapi bahasa sifat dia boleh dihidupkan kembali, ataupun boleh juga dimatikan kembali. Macam mana cara dia? Sebab kalau kita gunakan bahasa itu secara meluas, hiduplah bahasa tu. Kalau kita tak gunakan bahasa tu, tak ada siapa gunakan bahasa tu, matilah dia. Kemudian dia boleh hidup balik kalau ada orang yang menuturkan bahasa tersebut. Contoh macam bahasa Sanskrit yang dah mati tu, yang dah tak ada penutur tu, kalaulah ditakdirkan akan datang ada orang menuturkan kembali bahasa tersebut, maka akan hidup baliklah bahasa Sanskrit. Tapi tolonglah janganlah sampai bahasa Melayu ni mati, kan? Siapa yang akan menentukan hidup ke mati atau berterusannya penggunaan bahasa Melayu? Kita, awak semua. Kita semua. Alright.
Okay, kat sini kita teruskan. Okay, filem Susu Galur asalnya bahasa Melayu. Dulu filem ni adalah satu kelompok bahasa yang mana ketika itu, ataupun dalam definisi ni, filem ni adalah bahasa yang dijumpai, dituturkan melebihi 5,000 tahun dahulu. Lama tak lama? Lama dah. Kita sekarang baru tahun 2021. 5,000 tahun dulu dah ada penutur bahasa Melayu. Tapi mungkinlah bahasanya tak macam bahasa kita sekarang lah. Yang mana dia dalam kelompok bahasa Austrik. Okay, dan kelompok kemudian kita dijumpai dalam satu rumpun bahasa, iaitu namanya antara penuturnya lah, bukan antara penutur kepada bahasa Austrik ni adalah Austronesia. Okey, bangsa Austronesia. Dan kemudian sekarang ni kita lah menuturkan bahasa yang dipanggil bahasa Melayu. Okey, Susu Galur tu macam saya kata tadi, mungkin penggunaan bahasanya tak seperti bahasa kita, tapi bunyi-bunyi bahasa tersebut seperti bahasa Melayu. Ini adalah yang dikaji oleh pakar-pakar sejarah, bukan saya memandai-mandai buat. Okey, ini adalah taburan wilayah penutur bahasa Melayu. Macam saya kata tadi, bukan hanya kita saja menuturkan bahasa Melayu. Ruang lingkup penggunaan penutur bahasa Melayu ni luas. Daripada Malaysia, Indonesia ni kita tahu kan, sampai ke yang jarang diperkatakan New Zealand, Arab Saudi, Pulau Christmas. Pulau Christmas dekat mana? Dekat dengan New Zealand lah. Okay, nanti kita tengok peta. Saya tengok saya salah cakap. Okay, tak apa. Dekat Australia. Okay, so kalau awak tengok dia punya radius penggunaan bahasa tu sangat luas. Tapi dia ada perbezaan lah. Bunyi bahasa ni tak macam bahasa di Malaysia lah, kan? Tapi dia adalah asal daripada rumpun yang sama. Okay, macam saya kata tadi, yang saya telah perjelaskan dua tadi adalah rentetan daripada pelajaran kita sebelum ni, fungsi bahasa Melayu yang dah kita bincangkan. Okay, saya sambung saja bahasa rasmi, perpaduan tadi. Yang lain-lain bahasa ini sebagai bahasa pendidikan, pentadbiran, perundangan, ekonomi, perhubungan, persuratan. Okey, listlahkan banyak mana pun, senaraikanlah banyak mana pun fungsi bahasa Melayu ni, ia berbalik juga pada kita ni. Kita guna ke tak bahasa ni? Kalau kita tak guna, saya list banyak mana pun tak ada guna. Buku teks awak listkan banyak mana pun, senaraikan banyak mana pun tak ada guna. Yang penting kita sebagai penutur menggunakan bahasa Melayu ni dan mengangkat bahasa ini ke peringkat yang sepatutnya. Okey? Dan seterusnya, yang terakhir, buat tugasan dalam buku teks muka surat 42. Ada latihan dalam tu, awak hanya tulis saja penyataan dia tu, tapi penyataan tu tak lengkap, ada tempat kosong. Awak isikan jawapan dalam tempat kosong tu. Mana orang nak cari jawapan? Cari jawapan dalam buku teks lah. Dalam tajuk bahasa Melayu tu, awak boleh tengok balik muka surat-surat belakang. Dan tak payah ada kotak huruf kat bawah tu, ABC dia tu. Awak kena silang nak dapatkan jawapan. Yang tu tak payah buat. Awak hanya dapatkan jawapan daripada buku teks dan isi sahaja dekat tempat kosong. Okay? Saya harap itu sahaja dari hari ini. Saya harap kelas saya membantulah untuk pemahaman awak mengapa kita sebagai rakyat Malaysia perlu mengetahui bahasa Melayu tanpa mengira kaum di mana awak tinggal, latar belakang awak. Okay? Tak fasih bahasa Melayu, berlatih. Jangan malu untuk menuturkan bahasa kebangsaan kita sendiri, bahasa negara kita sendiri. Okay. Yang terakhir, saya akhiri video ini dengan slogan yang biasa kita dengar, bahasa jiwa bangsa. Okay, saya harap murid-murid saya semua tahu berbahasa. Terima kasih dari saya, Cik Taibah.